Assalamualaikum kepada Dr. Hani Kartini Agusta dan panel-panel yang terlibat dalam penilaian video poster pada hari ini bagi kursus komunikasi saintifik dalam sains sekitaran STAE 2443. Nama saya Aina Farhana binti Amran dengan nombor matrik A183841. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel yang terlibat serta Dr. Hani kerana telah meluangkan masa untuk menonton video ini. Poster yang saya akan bentangkan pada hari ini adalah bertajuk Pengekstrakan amonia nitrogen dan ultrafosfat daripada efluent kilang sawit dalam bentuk struvit. Jika anda tertanya-tanya mengapa saya memilih artikel ini untuk dijadikan sebagai poster, ini kerana saya ingin mengetahui salah satu cara ataupun inisiatif untuk mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar oleh kerana efluent kilang minyak kelapa sawit. Industri minyak sawit mempunyai kesan yang besar ke atas alam sekitar terutamanya di Malaysia. Efluent kilang minyak sawit ataupun POM merupakan air buangan yang mengandungi sebatan organik yang berasal daripada bahan boleh urai dan sedia disimpan oleh mikroorganisma. Teknologi rawatan POM masa kini banyak digunakan kepada kaedah biologi untuk mengurangkan permintaan oksigen kimia COD, permintaan oksigen biokimia BOD dan jumlah karbon organik COC. Walau bagaimanapun, kebanyakan proses biologi tidak dapat menguraikan warna yang terdapat dalam POM. Sebelum saya mulakan, saya ingin berkongsi satu fakta yang menarik yang berkait dengan pembentangan poster saya pada hari ini. Tahukah anda, kelapa sawit bukanlah berasal daripada Malaysia. Kelapa sawit ataupun nama saintifiknya ialah Alis canadensis berasal daripada Afrika Selatan dan kemudiannya dibawa masuk ke Malaysia pada tahun 1991. Menurut Giacomin 2018, kelapa sawit mula ditunjukkan ataupun dimajukan sebagai tanaman komersial pada sekitar tahun 1917. Oleh yang demikian, Malaysia telah menjadi salah satu pengeluar dan pengeksport minyak kelapa sawit di dunia. Tanpa membuang masa, marilah kita teruskan kepada mukadimah ataupun pengenalan pada hari ini. Seperti yang telah saya beritahu tadi, industri minyak kelapa sawit di Malaysia telah berkembang dengan pesatnya. Walaupun perkembangan industri minyak kelapa sawit ini banyak menyumbang kepada pendapatan negara, pemprosesan minyak kelapa sawit ini melibatkan penggunaan air yang banyak dan efluent kilang sawit ataupun ringkasnya POM yang disikat ke dalam sungai akan menyebabkan kesan yang negatif kepada alam sekitar. Sebagai contoh, penghasilan satu tan minyak kelapa sawit mentah akan memerlukan 5 hingga 7.5 tan dan lebih 50% air yang digunakan dalam pemprosesan minyak kelapa sawit ini akan terhasil menjadi POM. Jadi, apakah keburukan POM sehingga ia berkait dengan tajuk poster yang akan dibentangkan pada hari ini? POM mengandungi kepekatan nitrogen, fosforus dan nutrien yang lain yang tinggi. Nitrogen dan fosforus ini merupakan bahan pencemar yang teruk kepada ekosistem akuatik kerana kedua-dua bahan pencemar ini merupakan nutrien yang paling penting untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan akuatik seperti alga. Nutrien berlebihan yang dilepaskan ke dalam perairan akan mengakibatkan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan akuatik yang pesat di mana oksigen terlarut dalam perairan banyak digunakan oleh tumbuh-tumbuhan akuatik sehingga menyebabkan kekurangan oksigen terlarut untuk haiwan akuatik seperti ikan, mikrob dan sebagainya. Selain itu, amonia nitrogen dan ultrafosfat yang terkandung dalam POM ini juga akan mengakibatkan ketoksikan amonia kepada hidupan akuatik dan juga mengakibatkan sumber manusia terjejas. Oleh itu, pengekstrakan dan pemisahan amonia nitrogen dan ultrafosfat perlu dilakukan untuk mengurangkan pencemaran akuatik. Amonia nitrogen dan ultrafosfat yang diperolehi daripada POM dapat digunakan sebagai baja alternatif untuk tumbuh-tumbuhan. Oleh itu, objektif utama bagi pembentangan video berdasarkan artikel ini adalah untuk mengkaji kesan pH dan kesan berat sumber magnesium ke atas keberkesanan proses pengekstrakan amonia nitrogen dan ultrafosfat daripada POM dalam bentuk struvit. Apakah struvit? Struvit adalah baja fosfat. Walaupun ia mengandungi sejumlah baja nitrogen dan magnesium, ia merupakan sumber fosfat batuan alternatif yang berkesan untuk mengekalkan sistem pengeluaran pertanian. Pembentukan struvit ini memerlukan penambahan magnesium yang mempunyai nilai komoditi yang tinggi. Di samping itu, jumlah penghasilan struvit bersama dengan penyikiran amonia, nitrogen dan ultrafosfat mungkin berbeza dengan pH POM kerana kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida yang berdasarkan nilai pH larutan akan menentukan proses pengekstrakan struvit yang berkesan.
Seterusnya, beralih kepada metodologi ataupun kaedah yang digunakan bagi pengekstrakan amonia, nitrogen dan ultrafosfat daripada efluent kilang sawit dalam bentuk sous vide adalah dengan melakukan proses yang dinamakan sebagai pengekstrakan amonia, nitrogen dan ultrafosfat. Pertama, 200 ml efluent kilang sawit ataupun POM akan dituras dan dibahagikan kepada 4 buah bika dengan membahagikan kepada 50 ml bagi setiap bika. Seterusnya, 0.5 gram magnesium klorida akan ditambah ke dalam keempat-empat bika tersebut. Langkah yang ketiga adalah pH POM bagi keempat-empat bika tersebut akan ditingkatkan kepada 9.5, 10.5, 11.5 dan 12.5 dengan menambahkan titik larutan natrium hidroksida ke dalam POM dan nilai pH dicatat. Proses ini akan diulang semula dari langkah yang pertama dengan membahagikan 200 ml POM kepada 4 bika dan 50 ml bagi setiap bika dan menambahkan 0.1 gram, 0.5 gram, 0.75 gram dan 1 gram magnesium klorida ke dalam bika setelah menentukan nilai pH yang optimum. Akhir sekali, campuran POM akan dikacau selama 30 minit dan kemudiannya dituras. Tindakan tersebut akan dikeringkan ke dalam oven pada suhu 60 darjah Celsius selama 24 jam. Seterusnya, hasil daripada kaedah pengekstrakan amonia, nitrogen dan ultrafosfat telah ditunjukkan kepada dua graf tersebut. Seperti yang anda dapat lihat pada graf pertama iaitu menunjukkan hasil pada nilai pH yang berbeza. Kepekatan amonia, nitrogen dan ultrafosfat menurun dengan peningkatan pH dari 9.5 ke 11.5 bersamaan dengan peningkatan peratus penyingkiran dari 65.02% ke 93.72% untuk amonia nitrogen dan 73.85% ke 86.15% bagi ultrafosfat, di mana pH pada 11.5 mencapai peratus penyingkiran yang tertinggi untuk kedua-dua amonia nitrogen dan ultrafosfat. Perubahan nilai pH POM dari 9.5 ke 11.5 ini berlaku kerana wujudnya penambahan kepekatan ion hidroksida. Hal ini menjadikan kepekatan ion H+ dalam POM berkurang dibandingkan dengan kepekatan ion OH-. Nilai pH yang tinggi dengan peningkatan kepekatan ion H+ dalam POM akan mendorong kepada pengekstrakan amonia, nitrogen dan ultrafosfat. Seterusnya menggalakkan pembedakan sous vide. Namun, apabila nilai pH POM melebihi 11.5 seperti yang anda dapat lihat, kepekatan ion H+ dalam POM yang terlalu tinggi akan menukarkan ion amonium NH4+ kepada NH3. Di samping itu, pada nilai pH 11.5 juga, ion magnesium Mg2+ turut akan bertindak balas dengan ion PO4 3- dan bertukar menjadi magnesium fosfat dan magnesium hidroksida. Namun, peningkatan pH yang berterusan ke 12.5 tidak membawa keputusan yang memberasakan untuk proses pengekstrakan sous vide. Seperti yang ditunjukkan dalam graf nilai pH yang berbeza, kepekatan amonia, nitrogen dan ultrafosfat meningkat semula dan peratus penyingkirannya berkurang pada pH 12.5 dibandingkan dengan proses pengekstrakan sous vide yang berlaku pada pH 11.5. Oleh sebab itu, pembedakan sous vide akan berkurangan dengan proses pengekstrakan sous vide berlangsung pada pH melebihi 11.5. Baiklah, kita akan teruskan pada graf yang kedua iaitu hasil pengekstrakan amonia, nitrogen dan ultrafosfat pada berat magnesium yang berbeza. Seperti mana yang ditunjukkan dalam graf tersebut, peningkatan berat magnesium klorida yang ditambah ke dalam POM dalam proses pengekstrakan sous vide tidak membawa kesan yang jelas. Secara teorinya, peningkatan berat magnesium klorida yang ditambah ke dalam POM pada proses pengekstrakan sous vide seharusnya menunjukkan kekurangan kepekatan akhir amonia, nitrogen dan ultrafosfat dari POM. Lebih banyak ion Mg2+ yang wujud dalam POM akan lebih giat bertindak balas dengan amonia, nitrogen dan ultrafosfat untuk menghasilkan sous vide. Namun, keputusan yang didapati hasil daripada kajian ini tidak membayangkan hipotesis yang berdasarkan teori. Hal ini mungkin terjadi dengan kandungan ion Mg2+ yang tinggi dalam POM mentah, di mana kepekatan ion Mg2+ yang terkandung dalam POM mentah telah pun mencukupi untuk proses pengekstrakan sous vide. Secara kesimpulannya, objektif pertama bagi kajian ini telah tercapai kerana nilai pH yang telah digunakan dalam kajian ini adalah sesuai untuk proses pengekstrakan sous vide yang berkesan. Ini kerana peratusan penyingkiran amonia, nitrogen dan ultrafosfat daripada POM menunjukkan peningkatan apabila pH dalam larutan meningkat dari 9.5 ke 11.5. Namun, peratusan penyingkiran amonia, nitrogen dan ultrafosfat daripada POM berkurang dengan peningkatan pH melebihi 11.5. Manakala penambahan kuantiti magnesium klorida tidak menunjukkan perubahan yang besar terhadap jumlah sous vide yang hasil daripada proses pengekstrakan. Peratusan penyingkiran amonia, nitrogen dan ultrafosfat yang tertinggi tercapai pada pH 11.5 dengan penambahan 0.5 gram magnesium klorida bersamaan dengan 93.72% amonia nitrogen dan 86.15% ultrafosfat.
Hal ini membuktikan bahawa pH merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi proses pengekstrakan amonia nitrogen dan ultrasulfit dalam bentuk struvit. Dan pH yang paling optimal adalah pH 11.5. Setinggi penghargaan diberikan kepada Dana Modal Insan MI 2019-077 dan Geran Universiti Penyelidikan JUP 2017-098 atas sokongan kewangan ke atas kajian ini. Terdapat dua rujukan utama bagi penghasilan poster ini, iaitu Kamyab et al. Dan Jaffer et al. Itu sahaja daripada saya. Saya harap penonton faham dan jelas dengan apa yang telah saya sampaikan pada hari ini. Bersama-samalah kita kembalikan persekitaran yang bersih dan seimbang dengan apa jua cara yang positif supaya kesan buruk kepada alam sekitar dapat dielakkan. Sekian, terima kasih.